Mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak tengok gambar? Alamak. Mana ni? Flip ke? Aduh ya Allah. Inilah dia. Bukan orang tua Baru belajar. Saya tak jadi je buat apa? Nak live ni. Belum pandai lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, selamat pagi lagi, belum dekat tengah hari. Harap semuanya sarapan pagi kita InsyaAllah seperti mana biasa pagi-pagi kita bila live ataupun dalam hari-hari yang mana pun, kita mulakan dulu dengan bacaan Alkitab. InsyaAllah kita hadiahkan bacaan ayat suci Al-Quran ini, khususnya Al-Fatihah ini, Ummul Kitab ini kepada roh datuk, nenek, ibu bapa, sanak saudara, khususnya juga pada diri kita sendiri. Semoga Allah Ta'ala memberi keberkatan dan kerahmatan dalam apa jua perkara yang kita buat, teman-teman banyak. Buatlah kaya ke apa ke, harta berbilion-bilion ke, tapi tanpa rahmat dan keberkatan Allah SWT, akhirnya dia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, teman-teman yang ada, teman-teman Pak Ya yang ada, harapkan sekali lagi semuanya dalam keadaan sihat sejahtera, juga seluruh keluarga dalam keadaan sejahtera. Kalau yang ada rasa kurang sihat, segera klinik, jumpa doktor, dapatkan nasihat dan juga rawatan. Dalam tempoh pandemik ini yang masih belum reda lagi, kita harapkan semuanya kita dalam keadaan sihat sejahtera. Kalau dulu batuk, selsema, demam sikit tu kita anggap benda perkara biasa, tapi sekarang ini bila ada demam, ada batuk, ada selsema, dia banyak mengundang kepada risiko-risiko yang jauh lebih besar. Jadi kita harapkan jangan kita lengah-lengah lah itu. Itu kita sama-sama ingatlah, Pak Ya ingat, teman-teman juga begitu. Sebab kalau kita ambil tindakan, kita akan ada banyak masalah yang lain. Jadi itu antaranya lah. Terima kasih banyak kepada semua yang ikuti Pak Ya pada pagi ini. Terima kasih banyak semua pada pagi ini. Harap semuanya dah sarapan pagi. Semua hari ini dia semua orang dah keluar rumah lah, senang cerita. Dan semua orang dah mula keluar rumah, tidak lagi berkurung. Dah kedai-kedai dah buka. Kedai-kedai dah buka. Kedai-kedai buka semua. Harap semua peniaga-peniaga akan berniaga dengan baik, dan juga kepada semua pengunjung dan juga semua teman-teman Pak Ya yang ada dekat luar, yang pagi-pagi ni ada yang kata nak cari barang basah, barang dapur, sayur, ikan, apa semuanya, teruskan. Kalau Pak Ya selalu nak ajak lah kawan-kawan Pak Ya untuk ke Tanjung Karang beli ikan. Bantu peniaga-peniaga dan juga nelayan-nelayan kecil di Tanjung Karang, khususnya Sungai Yu, Pasir Penambang, Bagan
Sungai Yu, Bagan Pasir, dan semuanya di kawasan Tanjung Karang itu datang. Semuanya ikan segar dan harganya amat berpatutan lah. Dan dalam masa yang sama juga Tanjung Karang juga tempat yang indah menarik, boleh bawa anak-anak. Dan boleh bawa anak-anak. Jangan lupa untuk kunjungi Sawah Sepadan Blok Q khususnya untuk bersama-sama dengan kawasan satu perusahaan ataupun satu usaha yang sedang dipergiatkan oleh Tuan Paya, Saudara Helmi, Tuan Aini, Saudara Diman Dikun dan semua tuan-tuan yang ada sana tu boleh naik tram atau kita panggil sana celurut. Naik celurut boleh tengok pusing keliling sawah untuk dapatkan keindahan sawah padi yang saya rasa ramai tuan papaya yang ada dekat Kuala Lumpur, dekat Shah Alam, dekat Kelang, dekat PJ atau mana-mana sahaja seluruhnya tak pernah lagi tengok sawah padi, tak pernah tengok pokok padi, tak pernah tengok pokok padi, pokok beras, ada yang kata pokok beras dan sebagainya. Tapi datang ke Tanjung Karang, dapat nikmati ambil gambar cantik sangat. Kalau sekarang ni waktu macam ini, panas dengan cahaya matahari, ambil gambar tu kira kalau zaman dulu kita bahasanya boleh buat kalender lah. Gambar tu boleh buat kalender. Terima kasih Bibi bagi nasi lemak. Nasi lemak betul hantar lagi bagus kan. Ini nasi lemak dalam chit-chat ni. Dalam TikTok ni. Terima kasih juga yang join sama dengan Pak Ayah pada pagi ni. Okey. Hari ini Pak Ayah nak kongsi dengan teman Pak Ayah untuk sambung berkaitan tip-tip ataupun sistem pengurusan bisnes. Ini antara bidang yang memang Pak Ayah ceburi lebih daripada 30 tahun lebih membimbing, membuat latihan kepada peniaga-peniaga, kepada ahli-ahli bisnes yang baru nak memulakan bisnes, juga ahli-ahli bisnes yang sedang menguruskan bisnes, daripada bisnes kecil kepada bisnes besar. Dan Pak Ayah sebagai sosial syarikat punya pengalaman lebih daripada 30 tahun untuk bimbing teman-teman yang ada di lapangan, yang berniaga, yang rasa ini antara bidang yang perlu kita ceburi dan kita kuasai secara bersama. Ada yang selalu berkatakan tentang 9/10 daripada punca rezeki datang daripada perniagaan. Dan ada yang kata ini bukan hadis, ada yang kata tak apa, itu satu ni. Tapi apapun selemah-lemah hadis ataupun dari hadis yang begitu, maknanya ramai mengatakan bahawa 9/10 daripada punca rezeki daripada perniagaan ini. Dan inilah kalau kita lihat selalu Pak Ayah sebut tentang bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW diberikan ataupun belajar ataupun menjadikan kehidupan di usia mudanya, dengan belajar dalam dunia perniagaan, dan jadi dalam dunia perniagaan inilah yang menguji sejauh mana perniagaan itu sejauh mana perniagaan itu boleh jadi sumber ekonomi yang bagus, dan juga untuk memperkembangkan sistem ekonomi itu melalui perniagaan. Penguasaan perniagaan ataupun bisnes ataupun dagangan ini memang satu sistem yang penting untuk keseluruhannya. Sebab itulah kalau kita lihat daripada sudut ini, maka perniagaan itu dijadikan punca utama bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW belajar ataupun melihat perniagaan itu, belajar daripada dia muda usianya, ada yang kata 15, ada yang 13, ada yang kata 17, untuk memperdagangkan dagangan-dagangan daripada usahawan-usahawan atau pedagang-pedagang Arab untuk pergi ke pasar-pasar di seluruh tanah Arab itu untuk berdagang. Jadi ini yang menjadikan dengan itu baginda Muhammad SAW dikenalkan sebagai Al-Amin, mana yang boleh dipercayai itu maknanya daripada situ timbulnya, maknanya bidang perniagaan ini menguji sejauh mana untuk kita ini menyerahkan diri kita untuk kita keluar sebagai
satu individu yang boleh menjadi pemimpin, yang boleh dipercayai, yang boleh mengendalikan urusan dagangan, yang boleh menguruskan keuangan, yang boleh menguruskan pelaburan, yang boleh menguruskan para pelanggan-pelanggan. Maknanya bukan sekadar nak menguruskan duit itu sendiri, tapi menguruskan daripada barang dagangan itu penting, dan menguruskan pelanggan-pelanggan itu juga cukup penting sebab ia melibatkan hubungan sosial, hubungan baik, cara komunikasi, cara penerangan, kaedah itu. Jadi ini besar, dan ahli bisnes dia memang akan berhadapan, kan? Ahli bisnes akan berhadapan, ataupun ahli bisnes akan terlibat secara terus dengan pelanggan. Ahli bisnes terlibat terus dengan masalah ekonomi. Contohnya dalam keadaan sekarang ini, dalam pandemik COVID-19 ini, sudah tentulah ahli peniaga, kan, kawan-kawan Pak Ayah ramai, khususnya Tuan Pak Ayah sebagai ahli Dewan Perdagangan Islam Malaysia, khususnya di cawangan negeri Selangor ini, banyak yang terjejas ataupun tertekan ataupun terkesan akibat daripada COVID-19 ini kerana tempoh PKP yang panjang, kan. Orang tak boleh keluar, peniaga tak boleh berniaga secara seperti mana biasa, terpaksa mengamalkan norma-norma baru. Namun demikian, kreativiti, alhamdulillah, tahniah syabas kepada teman-teman Pak Yai sebagai ahli bisnes menguruskan perniagaan secara kreatif, kan. Secara kreatif, kreativiti ni penting kepada ahli bisnes. Ada selalu tanya dan juga dulu sepanjang Pak Ayah menjadi tenaga pengajar atau perunding ataupun sebagai konsultan bisnes, selalu di tangan Pak Ayah, apa benda lah kreativiti, apa benda kreatif, apa berfikir secara kreatif tu macam mana, kan. Apa yang nak jadikan kreatif tu apa, kan. Selalu macam-macam lah teori ataupun tulisan-tulisan di dalam buku-buku yang ditulis oleh pakar-pakar yang telah mengaji tentang creative thinking ataupun cara berfikir kreatif ataupun kreativiti, apa olahan dia, apa kaedah dia. Tapi pada Pak Ayah mudah saja untuk kita berfikir atau menjadikan diri kita ni kreatif ataupun tidak. Kita tengok, ada orang tanya, dia biasanya tanya, Pak Ayah, 2 kali 5 berapa? Atau 5 kali 2 berapa? Orang jawab 10. Betul, jawapan tu 10. Kan? Jawapan tu 10. Tetapi di mana kreativiti? Di mana dating kreativiti? Di mana cara berfikir secara kreatif ataupun berfikir secara bercapah, katanya, kan. Berfikir, kan, kata-kata buku-buku, kata penulis-penulis kata berfikir critical thinking ni dia berfikir secara bercapah. Maksudnya berfikir secara bercapah ni dia tidak berfikir lepas 1, 2, 3, 4, 5, 6, maknanya terus atau A, B, C, D, kan, begitu, kan. Tetapi fikir bercapah ini maksudnya selepas 1 ini mungkin pergi kepada nombor 20, atau bermula daripada 20 kepada nombor 100, ataupun 100 patah balik kepada nombor 88 dan sebagainya, ataupun ada apa nombor-nombor yang lain dan sebagainya. Maknanya dia tidak dalam satu barisan ataupun jajaran yang maknanya boleh dilihat secara begitu. Contohnya yang Pak Ayah sebut tadi tentang 2 kali 5 berapa jawapan? Anak-anak, mudah je jawapan. Wah, kali 5 tak tahu, 10. Betul. 10-nya maknanya 1, kalau dari sudut digitnya 1 dengan kosong. 1 digitnya 1, kosong. Itu 10. Tetapi kalau anak murid menjawab 2 kali 5, ya cikgu-cikgu, kalau anak murid jawab 2 kali 5 sama dengan 8 campur 2. Betul atau salah? Jawapannya betul. Tapi cikgu selalu marah dengan anak murid ni macam loya buruk. Ataupun 2 kali 5 sama juga dengan 1 campur 1 campur 1 campur 1 campur 1 campur 10 kali. Betul ataupun salah? Jawapannya tetap betul. Tapi cikgu akan marah dengan anak murid ni. Ataupun 2 kali 5 sama dengan 20 tolak 10.
atau apa saja yang menjadikan nombor itu jadi 10 tapi mempelbagaikan kaedah penerangan dan penyampaian dia. Jadi ini mana kreatif. Maksud dia dekat sini adalah apa yang disebut cara pemasaran. Contohnya, sekarang ni yang paling popular sekali dekat mana-mana adalah berniaga sanitizer ni kan. Sanitizer ni mana-mana semua orang nak jual sanitizer ni. Dulu orang takut nak pakai sanitizer, sekarang semua orang takut kalau tak ada sanitizer. Jadi berbeza cara berfikir. Jadi ramai ambil kesempatan ini untuk jual sanitizer. Ramai nak jual mask kan. Ini semua dulu awal-awal masa mula-mula PKP atau ini, Pak Yah selalu sebut pernah bercakap dengan beberapa kawan-kawan Pak Yah yang jadi tukang jahit. Kak, kalau boleh lah, selain daripada nak jahit mungkin sekarang dalam PKP, buat je ni, apa nama, tutup muka ni. Jual jadi mahal, betul. Lepas itu macam-macam, rupa-rupanya macam-macam orang buat emas menggunakan kain. Ada pelbagai dan sebagainya. Yang nak sebut ni adalah bahawa kalau kita ada kreativiti dan ada kreativiti daripada sudut ini, dia cukup baik kan, daripada ini untuk kita nak pergi. Sebab dulu orang berniaga nak jual terus, tapi sekarang ni dah macam-macam kaedah pemasaran dengan ada online, dengan menggunakan Foodpanda, dengan menggunakan Shopee dan sebagainya lah, daripada pelbagai. Mungkin di sini kot boleh nak invite ke apa, Pak Yah pun tak berapa tak faham. Tapi itulah antaranya. Okey, itu serba sedikit daripada sudut cara berfikir secara kreatif. Maknanya kena kreatif. Yang penting kat sini berfikir kena secara kreatif kan. Walaupun perniagaan dalam keadaan yang sukar, betul. Tetapi kita kreatif. Berfikir kita ada akal fikiran. InsyaAllah malam-malam kita duduk dengan kawan-kawan. Sekarang ni tak payah duduk dekat kedai mamak pun tak apa. Boleh bincang melalui WhatsApp video, boleh bincang melalui Zoom, boleh bincang melalui grup WhatsApp dan sebagainya, bincang perkara-perkara yang mendatangkan faedah kan. Banyak dalam grup saya tahu Pak Yah faham, sangat ramai orang ada dalam grup WhatsApp, macam-macam grup WhatsApp ada beratus-ratus grup WhatsApp ada, grup WhatsApp anak beranak, grup WhatsApp keluarga, keluarga mertua, sepupu sepapat, keluarga grup taman, grup kampung, grup lorong, grup kerja, grup bisnes, macam-macam lah grup yang ada, pelbagai grup. Tetapi gunakan manfaat yang baik ini, maknanya kita cari satu solusi ataupun pandangan yang baik tentang bagaimana kita nak menjadi ahli bisnes yang baik. Dalam perniagaan, Pak Yah dulu selalu nyatakan kepada teman-teman ataupun anak-anak murid lah, anak-anak murid, macam mana boleh anak murid. Tak apalah kawan-kawan Pak Yah yang ikuti Pak Yah daripada mula dulu sebagai trainer, sebagai konsultan untuk bisnes, sama ada yang mengajar dulu dalam program-program bawah MARA, program-program yang dikendalikan oleh Perbanan Haiwan bekas paru jerit Perhebat, yang join program melalui kontraktor CIDB, asalnya dulu PKK, ataupun program-program yang Pak Yah sendiri buat secara terbuka melalui syarikat Pak Yah sendiri, YSP, Management and Training di Diamond Square yang asalnya dari bangunan MARA. Ini ramai yang telah ikuti ini. Jadi dalam perniagaan ini, sekarang ini perniagaan dulu namanya daftar. Perniagaan kita nak berniaga mesti kita daftar. Mesti daftar. Kenapa kita ada orang kata tak payah daftar, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Teruskan saja. Tetapi bila kita nak pergi jauh dalam perniagaan, mesti kita patuhi daripada sudut undang-undang. Undang-undang dalam perniagaan ini banyak yang menyebabkan ni. Salah satunya adalah pendaftaran perniagaan melalui Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Di Suruhanjaya Syarikat Malaysia ni kita boleh daftar perniagaan kita. Satunya perniagaan secara perseorangan ataupun sole proprietor ataupun milik tunggal. Apa dia istilah milik tunggal, sole proprietor ataupun milik perseorangan atau perniagaan tunggal ini? Adalah berniaga seorang-seorang. Seorang-seorang ini maksudnya apa? Pak Yah ada perniagaan, Pak Yah pergi SSM,
daftar perniagaan, katalah namanya Pak Ya Business contohnya lah, atau Pak Ya Enterprise. Pak Ya pun daftarkan nama Pak Ya Enterprise. Kebetulan tak ada orang pakai, tapi sudah tentulah nama Pak Ya ni semua orang pakai. Contohlah ini contoh Pak Ya Enterprise. Maka daftarlah sebagai Pak Ya Enterprise. Siapa pemilik perniagaan? Pak Ya lah, Pak Ya sendiri. Siapa pemegang saham ataupun pemodal dia? Pak Ya sendiri. Siapa jadi pengurus? Pak Ya sendiri. Semuanya lah, mana itu milik tunggal. Maka Pak Ya uruskan perniagaan itu seorang-seorang, mengembangkan perniagaan itu seorang-seorang. Apa yang baiknya dekat sini? Bila perniagaan tu bagus, dapat untung pun seorang-seorang. Seorang-seorang. Tetapi yang menjadi kekurangan kat sini adalah masalah modal. Masalah pemodalan ni maknanya Pak Ya sendiri, kalau Pak Ya ada duit sebanyak 3-4 ribu untuk berniaga, berniagalah. Modal setakat 3-4 ribu. Kalau ada 5 ribu, 5 ribu lah. Kalau ada 10 ribu, 10 ribu lah. Itulah modal yang ada kepada peniaga-peniaga perseorangan ataupun sole proprietorship, atau senang cerita semuanya dulu orang kata daftar perniagaan secara enterprise. Yang ini orang Kelantan kata tok peraih kan. Orang Inggeris pun dia ikut orang Kelantan, enterprise, tok peraih kan. Itu perniagaan pertama adalah daftar perniagaan secara sole proprietor atau perniagaan secara perseorangan. Yang kedua, kalau kita rasa kita nak tambahkan modal ataupun kita perlukan rakan, maka kita boleh jadikan perniagaan kita ini sebagai perniagaan perkongsian. Perniagaan secara perkongsian. Maknanya Pak Ya jemput seorang rakan. Katalah rakan Pak Ya Latif katalah. Latif. Maka Pak Ya jemput Pak Latif kerana dia banyak wang, dia banyak kontak, dia banyak pengalaman. Pak Ya jemput dia jadi rakan kongsi. Rakan kongsi. Maka perniagaan ini Pak Ya pergi dekat SSM, buat perubahan dekat perniagaan ini, menjadikan perniagaan Pak Ya Enterprise Team jadi daripada perniagaan perseorangan menjadi perniagaan perkongsian. Siapa perkongsi Pak Ya? Pak Latif. Kenapa pilih Pak Latif? Kita tengok ciri-ciri keperluan kita untuk mencari rakan kongsi ini. Apa keperluan kita? Mungkin kerana modal. Yang kedua mungkin kemahiran. Mungkin yang ketiga daripada sudut kontak yang dia ada, rakan-rakan yang dia ada. Itu antara perkara-perkara yang biasanya menjadi ciri-ciri ataupun apa saja yang kita rasa bahawa dia akan mendatangkan satu kebaikan kepada perniagaan kita, boleh kembangkan kita, menjadikan perniagaan kita daripada perniagaan sole proprietorship atau perniagaan seorang-seorang atau milik tunggal menjadi perniagaan secara perkongsian. Perkongsian. Apa ada baik ke tidak? Ada. Sama ada perniagaan kita perniagaan secara perkongsian ataupun milik tunggal, kedua-duanya ada kelebihan dan ada kekurangan. Tadi Pak Ya sebut tentang bila seorang-seorang, seorang-seorang je lah. Modalnya seorang-seorang, kemahiran kita, kontak kita, semuanya kita seorang-seorang. Tapi bila kita perniagaan perseorangan ni, yang baiknya apa? Bila untung seorang-seorang. Best, untung. Kalau rugi, seorang-seorang juga. Kan? Tetapi kalau perniagaan partnership ini, partnership atau perkongsian atau perniagaan secara berkongsi kan, atau bersama-sama ini, dia ada beberapa ciri. Ciri yang pertama yang sudah tentunya adalah maka Pak Ya berkongsi dengan Pak Latif, dan maka dua rakan kongsi, berkongsi daripada sudut modal, berkongsi daripada sudut kemahiran, berkongsi daripada sudut kontak-kontak yang ada, hubungan-hubungan yang ada. Jadi ini kebaikan untuk mengembangkan perniagaan kita ini menjadi lebih besar. Tentunya keperluan-keperluan ini penting kepada kita. Yang itu bagus. Maknanya modal kita boleh bertambah. Dulu kalau mula-mula ada modal 5,000, Pak Latif datang dah jadi 10,000. Maka perniagaan boleh besar lagi. Kemudian hubungan yang ada, kemahiran yang ada, jadi mengembang. Yang dia tak berapa seronok kalau dulu berniaga seorang-seorang, untung seorang-seorang, sekarang ni kena berkongsi. Kan? Tapi yang dia seronok bila rugi, sama-sama. Bila kongsi, bila untung, kongsi. Rugi juga kongsi. Jadi ini antara-antara. Cuma
beberapa tips ataupun yang selalu menjadi masalah kepada peniaga-peniaga ini daripada sudut perkongsian adalah pastikan ini antara kalau ada rakan-rakan Pak Yah yang ada dalam live ni ataupun dalam video nanti yang Pak Yah akan postkan dalam YouTube dan juga mana kalau yang dengar ataupun tengok ini, pastikan bila ada kawan-kawan ataupun rakan ataupun saudara-saudara saudara mara mana-manalah kan yang maknanya nak ajak kita jadi rakan kongsi. Ini utamanya bagi kawan-kawan Pak Yah yang baru pencen kan, yang baru berhenti kerja dan sebagainya. Biasanya orang-orang pencen ni dia ada duit lebih sikit yang setelungguk. Selalu ini menjadi sasaran kepada kumpulan-kumpulan ataupun orang yang opportunis kan, yang mencari mangsa kan, diajaknya macam-macam lah sistem pelaburan, berkongsi itu, berkongsi ni. Saya Pak Yah harapkan bagi rakan-rakan Pak Yah, bahawa Pak Yah ataupun saudara-saudara mara yang maknanya baru pencen ataupun baru berhenti kerja, yang mendapat habuan ataupun imbuhan ataupun wang-wang apa sajalah disebut ini, maka kena berhati-hati dengan cara ataupun game ataupun pujukan ataupun rayuan daripada orang-orang yang ambil kesempatan daripada ini kan. Nak buat pelaburan itulah, untung mesti itu. Kena buat selidik. Yang pertama, apa yang nak diselidik bila ada orang nak ajak kita sebagai rakan kongsi untuk melabur dengan kita, yang pertama sekali, tengok syarikat tersebut. ABC dan sebagainya lah, XYZ lah, apalah, macam-macam nama kan. Mudah je sekarang ni, boleh melalui laman web SSM ataupun ni kena bayar atau pergi SSM boleh bayar. Satunya pengesahan apakah syarikat yang dia sebutkan tu yang nyatakan itu berdaftar atau tidak kan. Itu yang pertama. Kadang-kadang disebut itu ini tapi dia tidak berdaftar. Yang kedua je alamatnya di mana. Kadang-kadang kad ataupun brosur yang dibuat dengan alamat yang didaftarkan itu berbeza. Yang ketiga, benarkah dia salah seorang daripada owner ataupun tuan punya perniagaan tersebut. Berapa lama perniagaan tersebut? Kalau perniagaan itu baru 1-2 tahun dengan dikatakan dia dah ada untung berbilion-bilion, ada produk itu, ada produk ini, kena kaji. Sekarang ini juga mudah untuk melihat daripada sudut itu melalui search daripada Google. Contohnya ABC Enterprise atau Pak Yah Enterprise. Search dekat situ. Track record yang ada, mungkin dia ada posting-posting, mungkin dia ada Facebook, mungkin dia ada IG, mungkin dia ada TikTok, mungkin dia ada apa-apa saja, boleh tengok dekat situ daripada sudut dia punya profilnya macam mana. Kawan dia siapa? Ada tak dia? Kadang-kadang benda itu benda yang mudah, tapi kadang-kadang kita ni kita malas ataupun kita tidak ambil endah tentang untuk membuat search ataupun research sikit tentang apa yang telah kawan-kawan kita tadi datang untuk membuat apa-apa sajalah. Kita terpedaya. Soalannya kita terpedaya ataupun kita diperdaya ataupun kita termakan kan dengan ajakan atau pujukan. Jadi yang penting pada Pak Yah pertamanya ni duduk dalam keadaan tenang, minum air kosong banyak-banyak, banyakkan selawat, banyakkan ni, tengok dulu pelaburan dia. Ada yang betul, ada yang tidak, ada yang opportunis dan pelbagai. Jadi kita tengok dulu satunya perniagaan itu berdaftar dengan SSM atau tidak, berapa tempoh lama dia, pejabatnya di mana, siapa ownernya, siapa apa, semuanya nak kena tengok. Kemudian betul ke ataupun tidak, tengok nama dia. Katalah namanya Pak Yah. Pergi search dekat kita punya Google. Timbul tak nama kita? Apakah sejarah-sejarah yang sebelum ini berlaku? Di mana dia punya ni? Benar ataupun tidak? Sejarah-sejarah ini satu sejarah. Kemudian kena tengok pula dia berkawan dengan siapa. Dia berkawan dengan siapa dekat situ. Kalau dia perniagaan, rakan-rakan dia memang ahli bisnes, maka mungkin betul dia sebagai ahli bisnes. Kalau rakan-rakannya daripada ini bukan di kalangan orang bisnes, kita
meragui tentang kesahihan dia sebagai ahli bisnes yang boleh membawa pelaburan yang untung. Dan itu antaranya. Jadi itu hari ini untuk sembang pagi Sabtu bersama dengan Pak Ya berkaitan dengan sedikit pengurusan bisnes, pengurusan bisnes antara tip-tip yang boleh kita tengok dan hayati. And itu sekarang perkongsian daripada Pak Ya. Nanti Pak Ya sebut lagi satunya, ada banyak lagi daripada pendaftaran perniagaan. Satunya sole proprietor tadi Pak Ya sebut, seorang-seorang. Kemudian partnership, dan partnership maknanya bermula daripada 2 orang, boleh sampai 20 orang, kita boleh kongsi modal dan sebagainya, kongsi untung, kongsi kepakaran dan sebagainya daripada sudut partnership. Kalau nak melabur, ada kawan-kawan ajak, pastikan kita buat survey dulu, penyelidikan dulu. Penyelidikan dulu tersebut. Ada beberapa company yang boleh membuat kaji selidik tersebut. Itu kalau kita punya kemampuan kewangan, kita boleh engage. Kalau pelaburan itu besar dan kita punya kemampuan, kita boleh engage konsultan-konsultan untuk melihat tentang kewujudan syarikat-syarikat yang kita diajak untuk berkongsi ataupun untuk melabur dan sebagainya. Itu bagi yang ada kemampuan. Tapi kalau maknanya kita itu saja yang ada, kita boleh buat search sendiri, kita boleh buat kaji selidik sendiri, kita boleh buat survey sendiri tentang apa tawaran-tawaran yang dikemukakan. Jadi itu penting kepada kita daripada sudut yang tersebut. Jadi itu antaranya. Sekali lagi Pak Ya ucapkan ribuan terima kasih, kan? Terima kasih kepada semua rakan-rakan Pak Ya yang ada dalam live di TikTok ni, kan? Di live di TikTok ni, terima kasih ada yang bagi bunga, bagi ros, kan? Boleh nak bagi banyak-banyak, kan? Katanya dan sebagainya. Terima kasih banyak dan selamat masuk nak selamat tengah hari dah ni, kan? Bagi kakak-kakak ataupun ibu-ibu ataupun ni yang nak masak, kan? Ini masa yang baik. Dah nak lapar pula tadi pagi sarapan, ini nak makan tengah hari lapar. Apa lauk hari ini? Ikan kembung. Ikan kembung pun boleh goreng, ikan kembung pun boleh masak pedas, sambal, boleh nak masak lemak pun boleh. Ikan kembung kira okey lah, kan? Okey, ini ikan kembung. Mungkin antara dekat laut tu dia kumpulan ikan yang paling banyak kot, ikan kembung ni, sebab mana-mana ada ikan. Masak lemak cili api, salai, boleh bakar pun boleh ikan kembung. Tapi mungkin ada kawan-kawan Pak Ya ni yang nelayan dan sebagainya, sebab kat mana-mana orang makan ikan kembung, kan. Mungkin dekat laut ni memang ikan kembung ni antara generasi. Generasi boleh sebut macam tu ke? Mulalah mungkin ikan kembung ni yang paling banyak mana-mana ikan kembung. Kenapa tak ikan lain yang jadi ni? Mesti ikan kembung kat mana-mana. Saya ingat kat pasar, semua pasar ada ikan kembung. Semua kedai yang jual apa ada ikan kembung. Tapi dia tak, banyak kedai atau pasar tak jual katalah ikan sembilang ataupun ikan merah ataupun ikan bawal, kan? Kadang kedai-kedai kampung tak jual ikan bawal. Mungkinkah kerana bawal ini sikit, kan? Mungkin kembung ni banyak. Tak tahu Allah alam. Pak Ya pun nanti Pak Ya nak tengoklah juga, kan, berapa bilion ikan di laut yang ada. Jenis-jenis ikan itu, kenapa ikan kembung yang ada dekat mana-mana dijual. Kedai kampung-kampung mana-mana pun ikan kembung, tapi tidak ikan lain. Mungkin itu satu persoalan yang boleh dijawab oleh kawan Pak Ya yang menjadi juara laut, yang jadi nelayan dekat sama ada di mana-mana laut dah, kan, yang laut pinggir laut ataupun laut yang terbuka ataupun di lautan lepas sana, yang kapal bot kecil, bot saudara besar, bot besar, itu terpulanglah. Jadi apa yang penting dekat sini pada kita, doa sama-sama. Pak Ya sekali lagi kita mohon doa
kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan, kerahmatan dan keberkatan kepada kita, dijindari, dijauhi daripada wabak coronavirus, dan kepada rakan-rakan yang telah dijangkiti, doa banyak, usaha, banyakkan sabar, bagi juga keluarga yang telah kehilangan sanak saudara, kan, bapa, mak, atuk, apa semua diakibat daripada COVID-19 ini. Lebih-lebih lagi ramai yang bila dan di saat kematian, urusan kepegumian, keluarga tidak terlibat, keluarga tak boleh dekat, macam-macam lah kan, yang itu sedih, cerita-cerita sedih sepanjang PKP. Jadi apa pun bagi yang telah kehilangan sanak saudara, teruskan kita hadiahkan bacaan ayat suci, zikir, kan, kita hadiahkan khusus kepada roh ahli keluarga kita, lebih-lebih kepada bapa kita, dan sebab salah satu daripada perkara yang tidak putus, kan, meninggal, memang kan, itu semua meninggal, kan, maknanya kan, mati itu pasti, tetapi yang ditinggalkan selepas mati itu juga perkara yang penting kepada kita, maknanya anak-anak yang soleh, yang mendoakan ibu bapa, harta yang boleh kan dijadikan tempat untuk kita mendapatkan kebahagiaan, keberkatan, dan juga ni yang kita tinggalkan, ilmu-ilmu yang dapat dimanfaatkan, dan itu antaranya. Jadi kita, selagi kita ada daya dekat sini, kita ingat tersebut. Kalau kita meninggal, apa yang kita tinggalkan. Ada orang kata cari harta untuk dunia, kan. Harta tidak bawa mati, tapi sebenarnya harta yang kita cari itulah sebagai bahan ataupun sebagai alat ataupun instrumen untuk meneruskan amal baik kita yang Allah insya-Allah akan Allah kira bila mana kita sudah tidak ada di dunia ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak hari Sabtu, teman-teman Pak Ya yang ada di tengah jalan, yang berada bertebaran, yang ada dekat Langkawi. Kalau Pak Ya ada kata dia dah sampai ke Langkawi, teruskan kan. Dia kata nak cari rokok banyak-banyak. Rokok pula yang nak dicarinya, dia kata. Tapi rokok banyak expired. Betul ke rokok expired? Macam-macam lah cerita. Tahniahlah yang sampai kat Langkawi. Ada yang pergi Genting. Mana boleh Genting? Genting tak boleh kan, tak dibuka lagi katanya kan, atau mana-mana. Tapi yang paling senang sekali, kalau rasa fikir-fikir tak ada tempat nak jalan besok ataupun hari ini jalan, pergilah Tanjung Karang, pergilah Sawah Sempadan. Apa nak sana, cari ikan, beli ikan, ambil gambar, menarik kan. Jadi ada dekat sana, pergi cari Google kat sana, Celurut, ataupun cari di Mandikun, cari Helmi Sanusi, ataupun Aini Sanusi, boleh naik Celurut ataupun tram kampung di Sawah Sempadan, Blok Q, Sawah Sempadan, Tanjung Karang. Jadi terima kasih banyak kepada semua. InsyaAllah selamat makan tengah hari, selamat beristirahat, dan teruskan kerja-kerja di rumah, dan teruskan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.